So pada saya banyak perkara-perkara yang maksudnya vaksin dah tersedia dan sebagainya. Jadi dalam soal ni dalam 5 tahun akan datang, apakah keperluan industri pada ketika itu? Dalam soalan ini tidak ada satu jawapan yang paling tepat kerana kita boleh menjangkakan 5 tahun akan datang, tetapi kita tidak ada kepastian. Sebab inilah antara cabaran kepada dunia pendidikan untuk melahirkan modal insan pada 5 tahun akan datang tu apa keperluan. Tetapi kita boleh agak, kita boleh jangka. Yang kita boleh agak maksudnya dunia tanpa sempadan ini, bahawa dunia semakin mengecil, dunia di hujung jari, dengan teknologi manusia semakin memerlukan bergantung kepada internet, online dan sebagainya. Ini merupakan antara cabaran dan antara keperluan pada masa depan. Kadang-kadang kalau kita tengok orang-orang yang kaya pada hari ini, yang menguasai teknologi, kalau kita tengok ialah orang-orang yang daripada barat contohnya, yang mereka begitu berkemahiran. Kalau tengok orang muda yang berjaya dalam pendidikan sebagainya, sebahagiannya tak pandai pun belajar. Tapi janganlah gunakan sampel tak pandai belajar tu boleh berjaya. Tapi maksudnya pada ketika itu 10 tahun 20 tahun dia tak pandai, tapi sekarang dia kaya. Tetapi pada saya teori itu untuk masa depan dia tak boleh lagi terpakai, kerana persaingan dari segi kebijaksanaan ini, dari segi manusia-manusia yang bijak dan berteknologi tinggi itu semakin hari semakin meningkat. Yang paling penting ialah kita kena menyediakan diri kita untuk berhadapan dengan persaingan bidang pekerjaan yang lebih mencabar pada masa-masa akan datang. Kita tak boleh terlalu obses dengan satu bidang pekerjaan. Tak boleh bergantung hanya nak kerja makan gaji ataupun nak menjawat jawatan di sektor awam semata-mata, tapi maksudnya ruang atau bidang pekerjaan pada masa akan datang ini dia lebih mencabar, tetapi dia tidak lari daripada kebergantungan kepada online dan sebagainya. Contoh saya bagi tahu, kalau orang kata keperluan industri, dulu kalau kita pergi Indonesia, mungkin Cik Apidi tahu, kita tak pernah jangka kita ada food bag, kita ada food panda, orang-orang yang bawa grab food dan sebagainya. Kita tak pernah terjangka. Sebab itu budaya orang Indonesia. Tetapi kejadian pandemik ini telah memindahkan budaya orang Indonesia tu kepada Malaysia, dan sebahagian kawan-kawan, sebahagian keluarga ada yang menjadi food panda, grab food dan sebagainya, jadi rider dan sebagainya. Sebab ini keperluan semasa. Untuk anak-anak yang saya hormati sekalian, ada pilot kapal terbang yang terpaksa jadi food panda rider. Jadi siapa sangka ini keperluan industri pada masa sekarang. Jadi tapi jangan jadikan ini sebagai satu sampel case untuk kita bagi tahu kepada kawan-kawan kita tak perlu belajar tinggi-tinggi. Lawyer pun sekarang food panda. Jadi kita, ini merupakan pada saya ini sesuatu benda yang berlaku. Arif, hilang. Ya Tuan, boleh dengar Tuan? Saya dengar tapi saya hilang gambar. Sekejap. Okey Tuan. Okey. Saya ingat saya dah menjawab soalan yang ditanya. Kalau Okey Tuan. okey. Dalam pandemik COVID-19 ni betul Tuan, banyak yang berubah yang kita tak dapat dijangka kan. Macam Tuan cakap, pilot pun boleh buat grab food, dan kita pun tak jangka sekolah rendah dan sekolah menengah pun dah beralih kepada kaedah digital online. Ya. Tuan. Ya, cuma ada soalan Tuan. Saya nak minta pandangan Tuan. Daripada segi bisnes online. Pelajar yang belum habis SPM sekarang pun dah buat bisnes online. So apa pandangan Tuan?
Okey, tuan-tuan dengar saya? Ya, dengar tuan. Okey, pandangan saya sama ada saya setuju atau tak setuju. Ya tuan. Okey. Um, okey. Sebenarnya okey kita boleh buat sebenarnya, tetapi dalam uh, ada gangguan. Okey. Uh, okey, dalam realiti ya Haming.